Sejak pandemik COVID-19 buat pertama kalinya muncul di Wuhan pada Disember yang lalu, sehingga ke hari ini wabak berkenaan telah pun menjangkiti hampir 6.3 juta orang di seluruh dunia dan meragut lebih daripada 378,000 nyawa dan melumpuhkan ekonomi global. Di Malaysia pula, kes pertama yang dilaporkan pada tanggal 24 Januari yang lalu sehingga ke hari ini telah pun melihat pelbagai hebahan diberikan kepada rakyat dalam sama-sama untuk memerangi pandemik COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat pula pada tanggal 18 Mac yang lalu, bermulanya fasa pertama PKP yang telah pun dilihat berjaya melendurkan lengkungan untuk melawan pandemik COVID-19 ini. Dan hari ini sepanjang tempoh 4 bulan ini, apakah yang telah pun kita pelajari, apa yang kita ketahui dan apa pula persediaan seterusnya yang terus perlu kita lakukan untuk sama-sama menentang dan memerangi pandemik COVID-19 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Fiza Sabjahan bersama anda dalam Soal Rakyat pada malam ini. Dan malam ini sebenarnya kita bertuah kerana sekali lagi berpeluang bersama dengan Dr. Badrul Hisham Abdul Samad selaku Pakar Perubatan Kesihatan Awam CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah, Fiza. Selamat Hari Raya, Doktor. Selamat Hari Raya. Kalau buat pertama kalinya kita berjumpa pada tanggal Februari yang lalu, Doktor, ketika itu kes yang dilaporkan baru 18 kes. Ketika itu kan. Ya. Dan kita telah pun melalui gelombang kedua pandemik COVID-19 ini di Malaysia. Tapi sehingga semalam, Doktor, kalau kita lihat sehingga 2 Jun, tiada kematian berkaitan wabak coronavirus ini direkodkan di Malaysia untuk 11 hari berturut-turut. Dan kita juga dapat lihat kes baru positif menunjukkan penurunan ketara sejak beberapa hari yang lalu. Mungkin Doktor boleh kongsikan kepada penonton dari segi situasi dan juga perkembangan pandemik COVID-19 ini di Malaysia berbanding negara luar. Baik, terima kasih, Fiza. Alhamdulillah, sebab kita lihat sejak daripada kes yang pertama kita mencatatkan COVID-19 pada 24 Januari 2020, warga Cina pada masa itu, dan sehingga sekarang sehingga semalam kita dah mencatatkan sebanyak 7,877 kes dengan 119 kematian, peratusan kematian menyamai 1.46%, dan seperti Fiza sebutkan tadi, sehingga semalam juga telah pun 11 hari berturut-turut tanpa kematian, alhamdulillah, dan kita melihat kita yakinlah maknanya Malaysia berada di landasan yang betul, dalam kita menangani pandemik COVID-19 di Malaysia. Sejak daripada 18 Mac 2020, kerajaan melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana pada masa itu kita melihat telah berjaya membendung penularan COVID-19, melandaikan, pada peringkat awalnya melandaikan, dan selepas itu kita sehingga sekarang ni kita masih melaksanakan PKPB, ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan alhamdulillah juga kita lihat bukan setakat landai tapi pun telah pun berlaku penurunan yang ketara dari segi bilangan kes harian yang kita catatkan, secara purata setiap hari kita hanya mencatatkan hanya 2 angka ataupun 2 digit saja kes COVID-19 baru di Malaysia, mungkin beberapa minggu yang lepas ada sedikit peningkatan melebihi 100 kes, tapi kalau kita lihat balik, majoriti daripada kes yang berlaku termasuk yang terkini adalah di kalangan kes import, mereka yang balik daripada luar negara, daripada negara-negara yang dicangkiti, yang masih lagi berlaku penularan COVID-19 di sana, dan juga di kalangan warga asing. Sebagai contoh, kalau kita tengok semalam 2 Jun 2020, kes baru yang dicatatkan di Malaysia telah turun hanya kepada 20 sahaja. Tapi daripada 20 pun di kalangan warga tempatan hanya 5 kes sahaja. Jadi kalau warga tempatan tu kita dah kata 1 digit satu angka sahaja. Maknanya tindakan PKP dan PKPB oleh pihak kerajaan alhamdulillah menunjukkan keberkesanan. Tapi sama juga kita bimbang jangan berlaku kealpaan. Jangan lalai dengan perkembangan yang berlaku ni, yang mana masyarakat di luar sana masih lagi perlu terus mematuhi syarat-syarat ataupun SOP yang dilaksanakan sepanjang tempoh PKPB ini, supaya penularan ini akan terus
terhenti sepenuhnya. Itu yang kita harapkan. Ya. Doktor telah pun menyentuh tentang peningkatan kes beberapa minggu yang lalu yang disebabkan oleh kes import. Tapi kalau kita lihat sehingga semalam, kes yang dilaporkan hanya 20 kes hingga ke 20 Jun. Kita melihat Malaysia kini dalam fasa pemulihan terakhir susulan kejayaan pelaksanaan PKP yang kita lihat berjaya melandaikan lengkungan yang telah Doktor sebutkan tadi, PKPB yang kita berjaya melihat rakyat patuh pada SOP. Ini kejayaan antara kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan seluruh rakyat Malaysia. Doktor dah sentuh tentang kes import yang melibatkan pelajar-pelajar ataupun mereka yang pulang daripada luar negara dan juga pendatang asing yang positif di Malaysia. Tapi doktor, adakah kemungkinannya boleh berlaku satu lagi kes ataupun kluster yang baru akibat daripada sambutan Hari Raya Aidilfitri yang lalu? Sebab ada juga yang curi-curi rentas negeri, ada juga yang curi-curi buat rumah terbuka dan sebagainya, doktor. Baik, saya rasa umum telah maklum ya. Semalam telah pun diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia yang mana ada satu kluster baru ya di Ceras ya, di Pangsapuri Ceras. Dia melibatkan ada 6 kes yang positif. 3 daripadanya daripada blok flat yang sama di situ ya. Dan 3 lagi yang positif adalah kontak rapat ya kepada kes indeks dan juga salah satu kes daripada flat tersebut ya. Jadi 3 kes yang lain ini berada di kawasan yang lain lah. Dan masih lagi dalam siasatan, tetapi dikhawatiri dia mungkin ada kaitan dengan ziarah hari raya yang berlaku pada hari raya baru ni lah. Ya. Kes indeks merupakan pelajar tahfiz sebenarnya yang menjalani saringan untuk COVID-19. Yang mana kita pun telah maklum pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah meminta juga semua pelajar tahfiz untuk tampil ke hadapan lah untuk menjalani saringan COVID-19 ya. Dan pelajar ini sebenarnya dia telah pun pulang bercuti lebih awal ya pada bulan Mac yang lepas ya. Tapi telah diminta oleh pihak JAKIM ya sebab perlukan melakukan saringan ini. Beliau tanpa gejala ya, tiada gejala ataupun asymptomatic melakukan saringan dan didapati positif. Okay. Ya. Berikutan dengan itu dilakukan siasatan jugalah kepada beberapa kontak-kontak rapat ya di kalangan kes ini dan menemui lagi 5 orang lah yang positif. Ya. Tetapi siasatan masih lagi dilakukan oleh pihak Pejabat Kesihatan Daerah di Ceras ya. Sama ada betul ataupun tidak penularan tu ada kaitan dengan ziarah hari raya ya. Baru-baru inilah ya. Apapun mereka yang tinggal di sana telah pun ataupun dimulakan saringan COVID-19 di kalangan para penduduk dan juga kontak-kontak lah di kalangan mereka. Sepatutnya hari ini dah pun bermulalah saringan di peringkat yang pertama melibatkan ramai sebenarnya beberapa ratus penduduk dan akan diteruskan lagi lah ya. Untuk blok-blok yang lain di Pangsapuri yang samalah ya. Setakat ini kita melihat itu sahaja kluster yang belum lagi disahkan tapi ada kemungkinan ada kaitan dengan Hari Raya Aidilfitri yang baru berlaku baru-baru ini ya. Bukan itu saja Fiza, sebab kita pun maklum kalau kita melihat secara keseluruhannya di Malaysia, Sabah dan Sarawak ya, kita berturut-turutan kita menyambut hari perayaan ya. Hujung minggu baru ni ialah di negeri Sabah ya. Ada pesta ataupun hari keamatan ya. Dan selepas tu nanti berlaku pula hari gawai di Sarawak ya. Kita pun dah maklum bahawa tempoh inkubasi COVID-19 ini dalam tempoh 2 minggu. Hari raya dah pun hari yang ke-11 saya ingat lagi ni ya, Hari Raya Aidilfitri. Jadi kita akan tengok lagi sehingga hujung minggu lah. Kalau ada kluster baru yang ada kaitan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri ya. Tetapi kita akan melihat lagi seminggu, lagi 2 minggu untuk pula kalau ada kes ataupun kluster, harapnya tak ada ya, yang ada kaitan dengan hari keamatan dan juga hari gawai lah di Sabah dan Sarawak. Jadi itu semua masih dalam pemantauan kami lah. Ya. Ini dalam proses pemantauan sama ada benar wujud ataupun tidak kluster-kluster yang melibatkan hari perayaan ini, doktor. Tadi doktor juga ada sebut daripada kes indeks itu tadi,
individu tersebut tidak mempunyai sebarang simptom ataupun gejala. Jadi kita nak tahulah sejauh mana kebolehupayaan seseorang individu yang positif COVID-19 ini tidak mempunyai sebarang simptom boleh menjangkitkan penyakit ini kepada orang lain. Adakah mungkin virus dalam badan dia rendah ke sebab tu dia tak ada tunjukkan simptom ataupun bagaimana sebenarnya doktor? Baik, ini memang satu cabaran yang luar biasa lah. Apabila kita menangani pandemik COVID-19 berbanding dengan banyak penyakit-penyakit berjangkit yang lain yang telah pun kita ada pengalaman lah menanganinya. Kenapa? Kerana majoriti daripada pesakit COVID-19 kita di Malaysia 80%, mereka tiada simptom ataupun mengalami simptom yang sangat ringan. Tetapi dalam masa yang sama, mereka boleh menularkan, memberi jangkitan kepada orang lain. Dan risikonya apabila dia memberi jangkitan kepada mereka yang berpenyakit kronik, yang kita pun telah maklum, mereka yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, juga mereka yang usia lanjut, warga emas, yang mana mereka bukan saja boleh mengalami gejala COVID-19, gejala pernafasan, tetapi boleh juga mengalami komplikasi dan juga boleh membawa maut. Tetapi di kalangan mereka yang berumur muda ini, 79%, 80% tanpa gejala, mereka tidak menunjukkan sebarang simptom ataupun hanya gejala yang ringan. Itu cabarannya. Dan kita maklum, mereka yang lebih muda memang tahap imuniti badan, ketahanan badan lebih baik, lebih berkesan berbanding dengan mereka yang berpenyakit kronik dan mereka yang usia lanjut. Jadi ada kebenarannya kita jangka bahawa itu antara sebab kenapa mereka tidak menunjukkan gejala yang ketara, sebab mereka memang mempunyai imuniti badan yang kuat lah, yang tinggi berbanding mereka yang berusia. Dan mereka boleh membawa virus ni memberi kepada orang lain tanpa disedari. Namun begitu, kita melihat juga bahawa Malaysia, kita berada di landasan yang betul juga. Kalau saya imbaukan kembali, tadi Fiza sebut, kes pertama kita kesan dari Johor Bahru, di kalangan warga Cina. Asalnya mereka ni siapa? Mereka adalah 8 orang kontak rapat kepada kes positif warga Cina yang dikesan di Singapura. Kes indeksnya di Singapura. Jadi kontak rapat mereka ni ada 8 orang. Mereka masuk ke Malaysia melalui Johor Bahru sebab mereka nak terbang balik ke China melalui KLIA. Tapi semasa di Johor Bahru, 8 orang kontak rapat ni tanpa gejala tapi telah pun diambil persempelan. Persempelan untuk COVID-19 dan 3 daripada mereka adalah positif COVID-19 walaupun tanpa gejala. Jadi sebenarnya Malaysia merupakan negara pertama sebenarnya yang menyaring mereka yang tanpa gejala tapi dikesan ada virus COVID-19 dalam badan mereka. Dan sehingga sekarang Kementerian Kesihatan Malaysia menjalankan saringan COVID-19, ujian makmal juga termasuk kepada mereka yang tanpa gejala. Sebab itu kita dapat merekodkan sekitar 80% mereka yang tanpa gejala tetapi positif COVID-19. Macam mana? Sebab setiap kes COVID-19, kita akan rawat di hospital dan kesemua kontak rapat mereka kita akan kuarantin. Kalau kita ingat masa mula-mula dulu, kita kuarantin di rumah, tapi tidak lama selepas itu kita kuarantin di banyak pusat-pusat kuarantin di seluruh negara, di stesen kuarantin yang sekarang ini pun telah berjumlah lebih daripada 1,000 stesen kuarantin yang diwartakan di seluruh negara. Dan apabila mereka dikuarantin, walaupun mereka bila dikuarantin maknanya mereka tak ada simptom. Kalau ada simptom memang kita akan masukkan ke hospital. Jadi kebanyakan mereka ni tak ada simptom, kita kuarantinkan dan diambil persempelan, swab tekak dan swab di belakang hidung, dan kita dapati mereka ni positif. Di situlah kita dapat tahu, rupanya kebanyakan daripada mereka yang mengalami COVID-19 ini, di Malaysia juga mereka tanpa simptom, tetapi kita dah pun mengambil langkah lebih awal sebab kita telah pun asingkan mereka, kuarantinkan mereka dan kita lakukan persempelan. Dan apabila mereka positif, walaupun tanpa simptom, kita akan masukkan ke hospital dan kita akan rawat. Kita akan rawat dengan rawatan sokongan,
memberi masa badan mereka sendiri melahirkan ataupun menghasilkan antibodi yang memerlukan tempoh dalam masa 2 minggu untuk melawan semula kuman tersebut. Dan kalau tidak, kita akan bagi rawatan antiviral. Dan mungkin mereka yang mengalami komplikasi, kita akan memberi rawatan yang lebih lanjut lah di unit rawat terapi dan sebagainya. Saya nak tambah sedikit soalan ini kepada doktor. Kalau kita lihat ramai juga dalam kalangan rakyat kita yang membandingkan cara rawatan kita di negara kita dan juga di negara luar. Contohnya di negara-negara luar seperti United Kingdom, kalau bagi mereka yang tidak bergejala ataupun bersimptom ini, mereka hanya pada peringkat awalnya diberikan rawatan di rumah. Mereka hanya merawat diri mereka sendiri di rumah. Berbeza dengan cara rawatan yang diberikan di negara kita, yang mana kerajaan sangat prihatin, pihak Kementerian Kesihatan memastikan bahawa mereka ini dikuarantin dan tidak akan berjumpa dengan orang lain. Mungkin doktor boleh kongsikan dari segi perbezaan di negara kita dan juga di negara luar ini, doktor. Okey, kalau kita lihat memang ada perbezaan yang ketara cara kita menangani COVID-19 di Malaysia berbanding contohnya tadi di United Kingdom Mereka cuba melaksanakan pendekatan mitigasi di peringkat awal di United Kingdom. Apa sasaran apabila dilaksanakan pendekatan mitigasi? Mereka cuba memberi pendedahan secara semula jadi kepada rakyat mereka untuk mendapat jangkitan secara semula jadi dan akan melahirkan antibodi dalam badan. Apabila ada antibodi dalam badan dan ramai yang akan ada antibodi dalam badan, dia akan memberikan satu kelompok atau kita panggil herd immunity. Mereka pula akan melindungi orang-orang lain yang daripada mendapat jangkitan di kalangan mereka yang ada antibodi. Tetapi didapati pendekatan oleh United Kingdom tidak berjaya mengekang penularan COVID-19, malahan menyebabkan kematian yang ketara di sana. Saya ingat sekarang dia telah pun mencatatkan lebih daripada 40,000 kematian di United Kingdom. Tapi sebelum itu lagi, saya ingat dalam 2 bulan sebelum tu, mereka telah pun membuat modeling, satu model untuk menjangkakan tentang kematian jika mereka terus dengan pendekatan mitigasi. Dan memang mereka menjangkakan memang akan berlaku kematian berpuluh ribu di United Kingdom, malah ratusan ribu jika mereka teruskan pendekatan mitigasi tanpa pendekatan pembendungan ataupun containment. Jadi apabila mereka dapati keputusan daripada modeling tersebut memberi kepada angka kematian yang sangat tinggi, mereka terus tukar pendekatan kepada containment ataupun pembendungan. Seperti mana kita lakukan. Tetapi sebab kelebihan Malaysia, kita melakukannya lebih awal. Kita bukan sahaja mengasingkan pesakit COVID-19 yang positif tadi, kita juga kuarantin semua kontak-kontak rapat. Kita pantau mandatory selama 14 hari. Dan maknanya mereka ini telah pun diasingkan dan dipantau dengan dekat sepanjang masa, terutamanya dalam tempoh 14 hari tersebut. Berbanding dengan di United Kingdom, sebab mereka cuba memulakan pendekatan mitigasi tetapi akhirnya mereka mendapat terlampau banyak kes COVID-19 dan di luar daripada kemampuan sistem kesihatan di sana. Jadi dengan sebab itu mereka tak mampu untuk merujuk semua kes-kes yang bergejala ke hospital. Jadi kalau kes yang ringan, mereka akan kekal minta mereka berada di rumah untuk rawatan yang dinasihatkanlah secara kendiri oleh pihak berkuasa kesihatan di sana. Itu perbandingan yang ketara antara pihak United Kingdom yang mungkin agak terlewatlah untuk melaksanakan pendekatan pembendungan. Berbanding dengan Malaysia, kita telah pun melakukan pendekatan pembendungan terutamanya dengan Perintah Kawalan Pergerakan jauh lebih awal berbanding dengan negara tersebut. Baiklah, doktor, banyak lagi nak kita kongsikan kepada penonton-penonton Soal Rakyat pada malam ini tentang apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita lakukan dan pelajari untuk terus putuskan rantaian COVID-19 ini. Kami akan berehat dahulu seketika, kembali lagi dalam Soal Rakyat selepas ini.
bersama kami dalam Soal Rakyat dan masih lagi membicarakan tentang putuskan rantaian COVID-19 ini bersama dengan Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, Pakar Perubatan Kesihatan Awam CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah doktor, kalau kita lihat daripada laporan ataupun statistik yang telah pun dikeluarkan oleh CPRC sendiri, statistik di seluruh dunia, Amerika Syarikat masih lagi kekal sebagai negara tertinggi yang mencatat kes positif COVID-19 ini dengan juga jumlah kematian tertinggi berbanding negara China sebelum ini. Apa antara faktor-faktor dan punca yang menyebabkan Amerika Syarikat ini jumlahnya semakin hari semakin tinggi kes positif? Baik, kita maklum because sebab Amerika Syarikat ini satu negara yang sangat besar ya. Dan kalau kita ingat kembali, mereka agak lewat untuk menyekat penerbangan keluar masuk ya. Di antara Amerika Syarikat dengan negara luar termasuk dengan negara China. Mereka agak lewat. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, bila kita mengisytiharkan PKP, kerajaan mengisytiharkan PKP pada 18 Mac, serentak dengan itu juga semua penerbangan masuk dan keluar ya dari Malaysia dihentikan serta-merta ya. Amerika Syarikat agak lewat untuk melaksanakan pendekatan tersebut ya. Dan bukan itu saja, kalau kita lihat juga pendekatan untuk menangani COVID-19 di Amerika Syarikat, dia ada perbezaan antara satu negeri dengan negeri yang lain ya. Yang terkini contohnya di New York ya, yang pada mulanya epicenter lah kalau di Amerika Syarikat itu sendiri. Tapi yang terkini di New York telah pun berlaku penurunan ketara sebenarnya kes COVID-19 di sana. Begitu juga kes kematian ya. Tetapi tidak di beberapa negeri yang lain ya. Contohnya di California masih lagi mencatatkan peningkatan kes yang tinggi dan masih lagi meningkat ya. Begitu juga kematian. Berlaku juga peningkatan yang masih lagi tinggi di Texas contohnya ya. Jadi pendekatan untuk menangani COVID-19 di negara Amerika Syarikat dia berbeza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Ada juga Datuk Bandaraya di sana yang mengenakan sekatan yang lebih ketat. Tetapi ada juga kaunti ataupun negeri di sana yang agak longgar ya. Jadi itu mungkin antara cabaran yang dihadapi oleh pihak di sana ya. Selain daripada sistem kesihatan mereka lah yang berbanding dengan kita di Malaysia. Kita maklum ya, di Malaysia kebanyakan daripada sistem perkhidmatan kesihatan kita diterajui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri ya. Dengan mendapat peruntukan dana yang sangat besar daripada pihak kerajaan. Jadi dengan sebab itu apa juga rawatan ya, di hospital KKM contohnya yang khusus untuk COVID-19 semuanya percuma. Bukan sahaja rawatan tetapi juga kos ditempatkan di hospital, kos siasatan, kos saringan COVID-19 ya, ujian makmal. Kalau mereka didapati positif COVID-19, semua kos ini adalah percuma ditanggung oleh kerajaan Malaysia ya. Tapi kita tahu tidak berlaku di Amerika Syarikat ya, sebab di sana mereka mengamalkan sistem kesihatan yang berbayar yang perlu dibayar. Kebanyakannya melalui insurans ataupun dibayar sendirilah oleh pesakit ya. Jadi itu antara cabaran yang dihadapilah di negara sana. Kalau daripada Amerika Syarikat, mungkin kita boleh terbang pula ke negara jiran kita di Thailand, doktor. Kalau kita lihat kes di Thailand hanya sehingga hari ini 3,082 kes dengan mencatatkan kematian 57 kes saja. Mungkin doktor boleh komen sikit tentang negara Thailand ini pula. Baik, di Thailand kalau kita perhatikan juga mereka melaksanakan pendekatan untuk menyekat kemasukan dari luar juga lebih awal. Kita sangat maklum yang mana antara sumber utama ekonomi Thailand ialah pelancongan ya. Dan itu antara kebimbangan utamalah bila berlaku penularan COVID-19 di seluruh dunia. Tapi Thailand telah mengambil pendekatan yang cepat dan drastik apabila dia menutup sempadan ya. Malahan dia juga menutup sempadan antara Thailand dan Malaysia juga dengan agak drastik ya. Langsung tidak boleh berlaku pergerakan keluar dan masuk, walaupun rakyat Malaysia mereka sendiri pun, rakyat Thailand sendiri pun tidak dibenarkan kembali ke Thailand apabila diisytiharkan penutupan sempadan ya pada masa tersebut. Dan seperkara lagi kita dapati mungkin agaknya negara Thailand bernasib baik
sebab dia tidak mengalami suatu gelombang COVID-19 yang agak ketara sebagaimana di Malaysia. Ya, tiada perhimpunan-perhimpunan yang berlaku dengan penularan COVID-19 di sana. Jadi dia memberi kelebihan kepada pihak di Thailand di sana untuk menangani kes-kes COVID-19 positif mereka dalam kapasiti sistem kesihatan mereka yang sedia ada. Ya, itu mungkin antara kelebihanlah oleh negara Thailand. Okey, Doktor, berbalik kepada apa yang telah pun dilakukan oleh pihak KKM sendiri, dan baru-baru ini pihak KKM telah pun berkongsi permodelan mengenai jangkaan kes COVID-19 dalam tempoh masa sebulan lepas dan juga yang akan datang. Jadi apa yang sebenarnya masyarakat perlu cakna, perlu tahu dan prihatin terhadap permodelan ini, Doktor? Okey, permodelan ataupun modeling ini telah dibangunkan oleh pihak Institut Kesihatan Negara ataupun National Institute of Health NIH terletak di Setia Alam. Kalau kita tengok permodelan yang dikongsikan, dia ada graf berwarna biru yang menunjukkan daripada kes meningkat ada dia punya puncaknya dan kemudian kes menurun dan itu penurunan kes yang dijangkakan melalui pemodelan itu diletakkan bersama dengan bilangan kes sebenar. Jadi kita boleh nampak bilangan kes sebenar sebenarnya menyamai dengan hampir sama dengan jangkaan daripada modeling yang dikeluarkan oleh pihak NIH selagi mana SOP dipatuhi. Selagi mana SOP dipatuhi. Kalau graf yang berwarna biru tu boleh dilihat daripada portal ataupun Telegram CPRC. Bukan itu saja, dia juga ada satu lagi graf yang berwarna merah. Graf yang berwarna merah itu akan berlaku ataupun dijangkakan akan berlaku jika SOP tidak dipatuhi. Baik, sepanjang jangkaan graf ini, kita pun maklum peringkat awal pendekatan di Malaysia adalah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Semua tidak dibenarkan keluar rumah. Semua perlu duduk di rumah dan semua industri perniagaan, sekolah, universiti dan sebagainya ditutup. Tetapi selepas itu kita ada PKPB. Kita ada Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Dan kerajaan mula mengenengahkan SOP yang ketatlah atas nasihat pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dipatuhi. Jadi bentuk ataupun jangkaan daripada pemodelan graf ini mengambil kira kedua-duanya daripada PKP sehingga kepada PKPB. Dan kita lihat alhamdulillah selagi mana PKPB ini dipatuhi, dia menunjukkan juga penurunan yang meyakinkanlah kes yang sebenar, begitu juga dari segi jangkaan pemodelan. Kalau kita lihat jangkaan pemodelan tu, kalau diteruskan pematuhan ke atas SOP PKPB yang sedia ada ni dengan ketat, dia akan terus turun dan tamat pada pertengahan Julai 2020. Itu agak berita yang meyakinkanlah Tetapi graf yang sama menunjukkan graf yang berwarna merah. Kalau kata SOP tidak dipatuhi, maka kes akan mendadak naik. Jadi di situ sepatutnya umum boleh melihat risiko mana satu yang kita akan dapat, sama ada melalui SOP yang kita patuhi atau sebaliknya. Jadi jelas kalau kata SOP yang sedia ada ini gagal dipatuhi oleh mereka di luar sana, bukan saja masyarakat umum, tapi juga mungkin di kalangan pemain-pemain industri contohnya, kita boleh mengalami risiko peningkatan semula ataupun surge COVID-19 dalam minggu-minggu yang akan datang. Jadi itu yang kita cuba hindari. Jadi patuhilah segala SOP yang telah pun dikeluarkan. Begitu juga dengan langkah-langkah pencegahan asas yang telah pun dikongsikan oleh KKM secara konsisten daripada awal lagi. Duduk diam di rumah jika tidak ada urusan yang penting di luar, cuci tangan, kalau bergejala pakai topeng muka dan
penjarakan sosial di antara satu sama lain. Ini antara sikap yang harus kita akur dan juga patuh. Kalau kita sama-sama berjaya mematuhi segala SOP, memainkan peranan kita, insya-Allah kita berjaya untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Doktor, tadi doktor ada sebut tentang bagi mereka yang berisiko tinggi seperti mereka yang berusia, mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik dan sebagainya. Tapi baru-baru ini juga Datuk Dr. Nur Hisham ada melaporkan penelitian dan juga analisa awal berkaitan sejarah merokok dan juga faktor risiko penyakit tidak berjangkit yang telah dijalankan ke atas 86 daripada jumlah pesakit COVID-19 yang telah meninggal dunia di Malaysia. Didapati sejumlah 19.8% iaitu seramai 17 orang terdiri daripada golongan perokok. Benarkah risiko jangkitan juga boleh meningkat dengan amalan merokok ini, doktor? Okey, baik. Sebenarnya bukan risiko jangkitan ya, tetapi risiko komplikasi dan juga kematian. Sebab dari segi jangkitan COVID-19, ia tidak mengenal sesiapa. Maknanya sama ada usia muda, seorang yang sihat, ya, seorang yang berusia, ada penyakit kronik dan sebagainya, mereka boleh mendapat jangkitan. Cuma cara mana manifestasi jangkitan tersebut? Adakah dengan simptom, dengan gejala, tanpa gejala, ataupun dengan komplikasi dan mungkin membawa maut, ya. Baik, apabila dilihat dari segi faktor risiko merokok, sebenarnya dia ialah faktor risiko yang menyumbang kepada gejala dengan komplikasi, malahan boleh membawa kematian, ya. Kenapa? Kita lihat COVID-19 adalah penyakit pernafasan paru-paru. Sebab cara jangkitan pun melalui titisan pernafasan, ya. Maknanya kuman itu memang ada dalam paru-paru, seseorang yang mengalaminya, mengidapnya, dan apabila batuk ataupun bersin, dia akan menjangkiti kepada seorang yang lain. Sama juga, cara jangkitan utamanya ialah melalui pernafasan, masuk ke paru-paru, ya. Dan risiko apabila seseorang yang merokok, kita boleh bayangkanlah, lagi lama dia merokok dan lagi banyak bilangan rokok yang dihisap setiap hari contohnya, ya. Dia akan memberi kesan sampingan, ya, kesan yang buruk kepada paru-paru. Maknanya paru-paru mereka dah tak sihat macam mana yang lainlah yang tidak merokok, ya. Dan organ paru-paru ni sangat penting sebab fungsi utamanya ialah untuk menghirup udara untuk mendapatkan oksigen, ya, daripada persekitaran, dan oksigen inilah yang diperlukan oleh badan, terutamanya oleh organ-organ utama, ya, dalam badan, oksigen, ya. Jadi paru-parulah dia punya organ untuk menyerap, memproses oksigen ini, dan juga paru-paru juga yang akan mengeluarkan kumuhan gas yang tidak diperlukan, contohnya karbon dioksida, ya, karbon dioksida. Baik. Mungkin di kalangan perokok mereka rasa mereka sihat, ya. Mereka tak sakit, ya. Seolah macam tak ada beza dengan mereka yang tidak merokok, ya. Tapi kami yang dah biasa dengan pesakit dan bekerja di hospital, ya. Apabila mereka sakit, itu kita akan lihat di situ sebenarnya kekangan ataupun cabaran yang dihadapi oleh mereka yang merokok. Sebab apabila mereka sakit, ya, dan juga andai kata mereka menjalani pembedahan, ya, pembedahan yang besar, major surgery contohnya, selepas pembedahan tersebut, sebab masa itulah badan sangat memerlukan oksigen yang berkesan yang banyak untuk tujuan penyembuhan badan, ya, selepas pembedahan. Maka bukan sahaja memerlukan oksigen yang banyak selepas pembedahan, begitu juga apabila jatuh sakit ataupun menghadapi penyakit berjangkit, ya. Jadi untuk pemulihan badan memerlukan oksigen yang banyak, ya, melalui paru-paru. Jadi kita boleh bayangkan apabila paru-paru itu telah rosak, ya, tidak dapat berfungsi dengan baik, jadi itu sebenarnya akan berlaku kekangan untuk pesakit sembuh dengan cepat, dengan baik daripada sesuatu penyakit. Ini kan pula COVID-19 ni memang kita tahu kuman itu memang dia menyerang paru-paru. Ya. Jadi dalam paru-paru itu tak sihat dengan sebab kesan merokok, maka dia akan memberi beban yang lebih kepada paru-paru dan seterusnya akan melambatkan, malah memudaratkan lagi proses penyembuhan oleh perokok sekiranya mereka menghadapi jangkitan COVID-19. Sebab itu hampir 20%, maknanya 1/5 di kalangan perokok
mereka mengalami komplikasi yang lebih teruk dan menyumbang kepada kematian COVID-19 di Malaysia. Itu dia. Dan kita banyak lagi nak kongsikan bersama dengan doktor tentang bagaimana cara untuk putuskan rantaian COVID-19 ini, apa pula yang perlu kita amalkan jika PKPB ini ditamatkan ataupun dilonggarkan, bagaimana terus kita melalui kehidupan kita dalam norma baru ini. Bersama dengan doktor sebentar lagi dan kita akan berehat seketika. Kembali bersama kami dalam Soal Rakyat pada malam ini, putuskan rantaian COVID-19 yang akan terus kita kongsikan bersama dengan anda penonton Soal Rakyat. Baiklah doktor, kalau kita bercakap tentang COVID-19 ini, daripada awal Januari lalu sehinggalah ke hari ini, banyak-banyak isu telah pun kita kongsikan. Namun antara satu lagi isu yang sering ditanyakan, sering dibincangkan pastinya tentang vaksin ini. Dan baru-baru ini para saintis di China melahirkan keyakinan vaksin yang dibangunkan oleh mereka 99% berkesan untuk merawat COVID-19. Malahan mereka mendakwa juga ketika ini mereka dalam fasa kedua percubaan kepada 1,000 peserta dalam ujian klinikal. Ini komen doktor. Sejauh mana kebenarannya doktor? Baik Fiza. Memangnya kita melihat banyak negara sedang berlomba-lomba lah untuk menghasilkan vaksin COVID-19 ya. Memang negara China ialah negara yang kita lihat yang paling ke depan lah. Sebab memang mereka pun yang pertama sebagai epicenter semasa wabak COVID-19 bermula ya. Dan kalau kita lihat di fasa mana mereka berada, mereka telah pun mula nak masuk ke fasa ketiga dari segi pembangunan vaksin. Baik, untuk membangunkan satu vaksin, dia ada beberapa peringkat ataupun fasa ya. Fasa 1, 2, 3 dan 4 ya. Tapi sebelum fasa 1 ni apabila vaksin tu mula diuji cuba ke atas manusia ya. Sebelum tu lagi berlaku uji kaji di makmal ya, atau juga dalam fasa kita kata praklinikal ya. Uji kaji di makmal juga menguji cuba vaksin yang dibangunkan kepada haiwan ya. Itu peringkat yang lebih awal lah ya. Dan selepas itu dilakukan, baru mereka pergi kepada fasa 1. Mereka mula menguji cuba vaksin ini kepada manusia ya. Hanya beberapa orang sajalah pada peringkat fasa 1. Antaranya mereka nak melihat betul tak vaksin yang dibangunkan ini berjaya menimbulkan tindak balas imuniti ataupun menghasilkan antibodi daripada badan mereka ya yang diuji cuba tadi. Bukan itu saja, peringkat awal juga akan dikaji adakah vaksin yang dibangunkan itu ada kesan toksisiti ya, kesan sampingan ya yang memudaratkan ya. Itu di peringkat awal, hanya beberapa orang saja sukarelawan dalam fasa 1, dan selepas dapat hasil ataupun dapatan daripada fasa 1, dia akan pergi kepada fasa 2. Fasa 2 akan lebih ramai lagi sukarelawan yang terlibat dalam pengujian vaksin ini, mungkin beratus-ratus orang contohnya ya. Sama juga mereka akan mengumpul data kajian dari segi tindak balas imuniti ataupun antibodi dalam badan, dari segi toksisiti, dari segi keselamatan vaksin itu sendiri, dari segi kesan sampingan. Dan apabila mereka ini telah pun diperoleh keputusan dan dianalisa, mereka akan tambah baik vaksin itu ya jika perlu. Kemudian barulah dipergi kepada fasa 3 yang lebih saintifik ya, lebih sistematik. Di peringkat fasa 3 ni kita sebut kaedahnya dipanggil randomized control trial RCT ya. Randomized control trial atau RCT ini merupakan kaedah pengujian yang biasa digunakan dalam bidang perubatan ya, untuk ubat-ubatan, begitu juga untuk vaksin ya. Dia memang kaedah saintifik yang tertinggi lah ya dari segi uji kaji ke atas manusia ya, ubat-ubatan dan juga vaksin. Antaranya apa yang berlaku ialah subjek ya, di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam ujian vaksin ini akan dibagikan kepada 2 kumpulan utama. Satu yang mendapat vaksin sebenar, satu yang mendapat bukan vaksin, dipanggil placebo ya. Tetapi baik mereka yang menerima sama ada vaksin ataupun placebo,
juga mereka yang memberi, maknanya pengkaji ataupun saintis, semua tak tahu mana satu. Okey. Dari segi rupa fizikal pun sama. Random. Random, betul. Dan tiada siapa pun yang tahu, tetapi dia ada kod. Nanti di akhir ujian nanti, baru dipecahkan kod, baru kita tahu, siapakah yang mendapat vaksin sebenar, siapa yang tidak. Sebab dia nak mengelakkan kita kata bias, ataupun dia tidak memihak kepada mereka yang diberi vaksin, yang kita tahu, dengan yang bukan vaksin. Ya. Jadi siapa pun tak tahu. Itu yang fasa ketiga. Dan kita lihat China tadi, yang sedang melakukan uji kaji ini di Beijing, mereka mula memasuki ke fasa ketiga dengan ribuan sukarelawan ataupun subjek yang akan terlibat dalam fasa ketiga ini. Dan apabila fasa ketiga ini berjaya mencapai matlamatnya, maknanya menghasilkan vaksin yang berkesan dengan toksisiti yang mungkin rendah kalau tiada, dan juga kesampingan yang sangat rendah, maknanya dari segi keselamatan vaksin itu baik, barulah akan diberikan kelulusan untuk pihak berkuasa di negara masing-masing untuk dimulakan penghasilan secara besar-besaran lah untuk kepada umum. Agaknya berapa lama lagi tempoh yang perlu kita tunggu, Doktor? Okey, kalau kita lihat kepada tempoh waktu membangunkan vaksin dalam keadaan biasa, dia mengambil masa bertahun-tahun sebenarnya. Fasa 1, fasa 2, dia boleh berlaku dalam tempoh 1 hingga 5 tahun dalam keadaan biasa. Belum lagi masuk fasa yang ketiga. Belum lagi masuk fasa yang keempat. Apabila vaksin yang telah pun diluluskan, diberikan kepada umum yang lebih ramai, tetapi tetap dilakukan kajian, pengambilan data, dia akan buat analisa, sama dari segi tindak balas antibody dalam badan mereka yang mendapat vaksin, kesan sampingan dan juga toksisiti dalam jangka masa yang lebih panjang. Tetapi dengan sebab masing-masing bekejar untuk mendapatkan vaksin ni dengan cepat, jadi memang setiap negara ni cuba memendekkan tempoh setiap fasa antara satu dengan lain supaya dapat menghasilkan vaksin COVID-19 ini dengan lebih cepat. Tetapi cabarannya masih sama. Cabaran yang dikhawatiri oleh ramai saintis yang membangunkan vaksin ini sendiri ialah untuk meimbangi antara cepatnya kita nak dapatkan vaksin ini ataupun speed berbanding dengan safety, keselamatan vaksin. Sebab keselamatan vaksin mesti diberi keutamaan, sebab kita tidak mahu vaksin yang dihasilkan bukan saja tidak berkesan, malah boleh mengancam nyawa pula kepada mereka yang menerimanya. Jadi memang mereka sedang cuba mengimbangi antara speed ataupun berapa cepat mereka dapat vaksin dengan keselamatan vaksin ataupun safety. Berbalik kepada vaksin yang dibangunkan di China, mereka pergi kepada fasa yang ketiga sekarang ini. Kita dimaklumkan pun mereka cuba menghasilkan batch yang pertama sekitar 100,000 dos. Tapi kita pun tahu rakyat di China lebih daripada 1 bilion. Jadi siapakah yang akan mendapat vaksin ini nanti? Jadi itu satu cabaran jugalah kepada negara-negara lain. Di United Kingdom, di Australia, di Amerika Syarikat juga sedang membangunkan vaksin masing-masing. Dan saya lihat paling hampir mereka telah pun memasuki fasa yang kedua. Jadi mereka agak sedikit terlewat daripada pembangunan vaksin di negeri China sekarang. Sementara kita nak tunggu vaksin ni siap, Doktor, mungkin inilah yang perlu kita amalkan, iaitu norma baharu dalam kehidupan kita. Dan jika di Malaysia sendiri, selepas 9 Jun ini, PKPB dilonggarkan dengan pembukaan banyak lagi sektor-sektor sosial ataupun pendidikan ataupun PKPB ditamatkan. Apakah yang perlu rakyat akur dan praktikkan untuk bagi mengekalkan kita terus memutuskan rantaian COVID-19 ini? Baik, kalau kita lihat setiap SOP yang diluluskan dan dikongsikan oleh umum kepada umum oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, ada dalam portal MKN dalam Telegram dan sebagainya, memang kita akan nampak SOP PKPB ini memang sangat ketat dari segi pelaksanaannya. Dan sememangnya keutamaan adalah kepada langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang mana telah pun disemak dan diluluskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia terlebih dahululah. Kita cuba mengimbangkan di antara keperluan ekonomi dibandingkan dengan melindung
rakyat Malaysia seterusnya daripada ancaman COVID-19 ya. Dengan sebab itu memang dari kita melihat pun daripada satu fasa ke fasa yang lain, kerajaan berusaha untuk melonggarkan lagi PKPB ini ya. Membenarkan lebih banyak lagi industri-industri dan juga perniagaan ya di luar sana untuk beroperasi ya, tapi masih lagi dalam ruang lingkup pelaksanaan SOP dengan pematuhan kepada langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang lebih ketat. Pendekatan sekarang sebagaimana yang sering dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, kita mengambil kira juga faktor 3S ataupun 3C ya, iaitu sesak, sempit dan juga sembang dekat ya. Kalau dalam bahasa Inggerisnya 3C iaitu crowded place, confined space dan juga close conversation ya. Jadi kaedahnya kita cuba elakkan 3S ini ataupun 3C. Tetapi kalau kata tak boleh dielakkan dengan sebab tempat yang sesak, dengan sebab ruang yang sempit ataupun berada berdekatan antara satu sama lain, jadi perlu memakai topeng muka. Ya, contohnya. Dia perlu seiring dengan satu lagi pendekatan yang sekarang ni kita kenali sebagai 3W. Ya. W itu daripada perkataan Inggeris lah. Ya. W yang pertama ialah wear, ya, memakai topeng muka. Yang kedua ialah wash, ya, sering cuci tangan. Dan yang ketiga ialah warn, amaran. Ya. Maknanya elakkan bersalaman, elakkan bersentuhan. Ya. Kalau ada gejala, dapatkan rawatan di mana-mana klinik ataupun hospital berhampiran, utamakan penjarakan dan sebagainya. Ya. Jadi itu pendekatan yang mesti dipatuhi dalam kita melaksanakan PKPB yang sedia ada, mahupun nanti akan dilonggarkan lagi ya. Tetap mengambil pendekatan tentang 3S ataupun 3C ini, juga 3W, dan dia ada satu lagi oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, dia SOP itu sendiri. SOP itu kita kata Standard Operating Procedure ya. Tapi SOP itu juga menggambarkan kepatuhan. S ialah syarat-syarat SOP PKPB itu yang dikeluarkan oleh MKN, yang diwartakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. S ya, syarat-syarat itu. O ialah orang ataupun mereka yang berisiko tinggi. Ya, jadi kita kena lindungi mereka, kita kena pastikan mereka selamat di kalangan mereka yang berpenyakit kronik, mereka yang umur lanjut ya, dan sebagainya. Dan P ialah sama, penjarakan sosial. Okey, dan saya kira itu antara rumusan yang telah pun diberikan oleh Dr. Badrul Sri kepada penonton kita, bagaimana caranya kita sebagai rakyat memainkan peranan untuk terus sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini. PKPB telah pun berjaya melandaikan lengkungan dan juga menurunkan jumlah kes yang positif. Namun sekarang ini kawalan kendiri, patuh pada setiap SOP yang telah pun ditetapkan, ikuti 3C dan juga 3W, sama-sama insya-Allah kita berjaya memerangi pandemik COVID-19 ini. Sekali lagi, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Badrul Hisham Abdul Samad selaku Pakar Perubatan Kesihatan Awam CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia di atas perkongsian itu tadi. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Fiza. Terima kasih, TV3. Kita jumpa lagi dalam Soal Rakyat pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Assalamualaikum.